Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah pada minggu ini dan pada hari ini kita akan sambung lagi mengenai solat orang sakit. Pada minggu yang lepas kita telah pun belajar mengenai syarat sah bagi orang sakit. Dan dalam 5 syarat sah itu ada satu syarat yang paling penting untuk menjadikan seseorang itu sah dalam solat dia, iaitu orang sakit nak solat, seseorang itu yang nak solat cara orang sakit mestilah ada keuzuran. Orang yang normal nak solat cara orang sakit, dia mestilah sakit, baru diberi pilihan untuk solat secara orang sakit. Kalau dia sihat, dia kena solat secara normal, berdiri macam orang lain. Okey, baiklah. Pada minggu ini kita akan lihat dahulu cara solat orang sakit. Okey, tengok kepada kaifiat, cara-cara. Pada minggu yang lepas Ustaz bagi tahu ada tiga cara solat orang sakit. Tetapi sebenarnya ia ada lebih banyak. Murid-murid boleh tengok, pertama sekali kalau orang tu dia tak boleh solat secara berdiri, maka dia kena solat secara duduk. Kalau dia solat secara duduk, kita dapat tahu yang dia sakit, bukan saja-saja nak solat duduk. Dia sakit. Kalau dia tak boleh solat secara duduk, maka dia boleh solat secara baring mengiring. Kalau dia tak boleh juga nak solat secara baring mengiring, maka dia boleh solat baring menelentang ataupun melentang. Kalau dia tak boleh juga nak solat dengan cara baring menelentang, maka dia boleh solat menggunakan isyarat mata. Kalau dekat sini kita dapat tahu bahawa solat itu adalah wajib dan sangat penting. Sebab itulah Allah beri kita pilihan, sampaikan kita boleh solat secara memberi isyarat mata. Okey, tengok dekat penghayatan. Jika mampu berdiri, wajib untuk seseorang itu memulakan niat solat dan takbiratul ihram. Okey, macam ini. Kalau seseorang tu dia sakit dan dia berhajat untuk solat secara duduk, dan dia pula masih lagi boleh berdiri, dia nak solat duduk dan dia masih lagi boleh solat berdiri, untuk berdiri tegak dengan mengangkat takbiratul ihram, dia masih lagi mampu, maka wajib untuk dia berdiri tegak. Sebelum mengangkat takbir tu, dia kena berdiri tegak dan angkat takbiratul ihram. Seterusnya membaca surah Al-Fatihah. Dan selepas itu, jika dia tidak mampu rukuk, maka dia boleh teruskan dengan solat cara orang sakit secara duduk. Boleh duduk di atas kerusi. Maksudnya, mula-mula dia berdiri dahulu. Sebab yang sakitnya dekat mana? Dekat lutut dia. Bila lutut sakit, dia tak boleh nak sujud. Sebab bila lutut bertemu dengan lantai, dia akan rasa sakit. Luka dia akan lebih sakit. Jadi dia boleh berdiri. Dia berdiri dahulu. Niat sebelum angkat takbir. Lepas tu dia angkat takbiratul ihram. Nak lagi cantik, dia baca dulu surah Al-Fatihah. Selepas baca surah Al-Fatihah, dia akan rukuk. Tetapi dia diberi pilihan. Kalau dia dah tak boleh nak rukuk secara berdiri, maka dia terus boleh duduk di atas kerusi. Boleh solat secara orang sakit. Boleh solat macam orang sakit, tapi dengan cara yang duduk. Ingat, kalau selagi mana kita boleh berdiri, maka wajib untuk kita
berdiri tegak dahulu dan angkat takbiratul ihram dan baru kita duduk. Ataupun kita berdiri tegak, niat, mengangkat takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, dan bila sampai nak rukuk, bila rukuk kita terus boleh duduk. Tengok kepada keadaan sakit kita. Tapi kalau langsung tak boleh nak berdiri, maka kita boleh terus duduk di atas kerusi ataupun kita duduk di lantai. Okey, nanti kita akan lihat. Okey, boleh tengok pada rajah ni, boleh tengok pakcik ni dia solat duduk di atas kerusi. Sebelum dia mengangkat takbiratul ihram, rukun dia ialah kita berdiri tegak. Tapi bila jadi kepada solat duduk, bila berubah kepada solat duduk, maka kita masih lagi menegakkan dada kita, duduk tegak lagi. Dan kita niat. Seterusnya tengok nombor 2, dia mengangkat takbiratul ihram. Selepas itu dia membaca al-Fatihah. Selepas itu dia pun nombor 4, dia rukuk. Selepas itu dia pun dan dia rukuk tu dia membongkokkan sedikit belakang dia. Isyarat. Ini adalah isyarat. Okey, seterusnya dia pun i'tidal. I'tidal macam biasalah, dia angkat kedua tangan ke telinga. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Terus nombor 6, dia pergi sujud. Dia membongkokkan belakang dia lebih daripada dia membongkokkan belakang semasa dia rukuk. Ni adalah untuk membezakan rukuk. Cuba tengok nombor 4. Nombor 4 dia bongkokkan belakang dia sedikit sahaja. Dan nombor 6 dia bongkokkan belakang dia lebih banyak. Itu bermakna dia sedang sujud. Lepas tu duduk di antara dua sujud. Sama seperti dia akan bangun, duduk tegak macam awal-awal tadi. Tapi tangan duduk di atas paha. Dan seterusnya tasyahud awal dan tasyahud akhir sama juga, tetapi dia dalam keadaan duduk di atas kerusi. Jari telunjuk masih lagi terkeluar macam biasa. Seterusnya yang terakhir memberi salam. Memberi salam sebelah kanan adalah wajib. Lafaz tu adalah wajib untuk kita sebut dan dengar di telinga kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam yang kedua terpulang. Kalau tak dengar pun tak apa. Okey. Boleh dikatakan solat cara duduk ni nak lebih kurang dengan solat cara berdiri, tetapi ada beberapa perbezaan sahaja. Iaitu beza dia, orang tu kita ni duduk di atas kerusi. Dan bila mana kita rokok, kita bongkokkan badan sedikit. Dan bila mana kita sujud, kita bongkokkan lebih lagi badan kita daripada rokok. Itu sahaja perbezaannya. Okey, seterusnya. Untuk tugasan minggu ini, daripada 2 hari bulan 2 hingga ke 5 hari bulan 2, Ustaz nak murid-murid salin nota di dalam buku fiqh, buku tulis. Dan nombor 2, pergerakan solat secara duduk. Murid tidak perlu lukis gambar yang di atas ni, tak perlu lukis. Tetapi Ustaz nak murid rujuk ibu muka surat 4 dan salin di dalam buku. Setiap pergerakan ni dia dipanggil rukun solat secara duduk. Ustaz nak murid-murid salin dalam ibu muka surat 4. Yang ketiga, murid hafal 3 cara solat ketika sakit dan cara solat ketika duduk. Ingat tak? Ada 3 cara solat. Solat secara duduk, solat secara baring
baring mengiring, solat secara baring menelentang. Dan hafal 3 cara solat ketika duduk. Dan hafal cara solat ketika duduk. Pening Ustaz jadi Hafal 3 cara solat dan hafal cara solat ketika duduk. Ini untuk awak faham macam mana dan bezakan macam mana kita solat secara normal dan macam mana kita solat secara orang sakit. Jadi itu saja daripada Ustaz. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan apa yang buruk itu datang daripada kelemahan dari Ustaz sendiri. Ustaz akhiri aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.